tambah lagi 4,000 dalam bentuk bulanan juga selama 12 bulan kepada seluruh rakyat yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi menonton video kita pada kali ini, okey, di channel Milibur Studio. So saya ada banyak masa hari ini untuk buat video, jadi saya nak ulas satu benda lagi, okey, berkenaan dengan pengeluaran wang KWSP yang disarankan oleh bekas Perdana Menteri kita, Dr. Sri Najib Razak, yang kalau boleh membenarkan pencara mengeluarkan RM10,000 secara one off daripada akaun 1. Okey. Sebab akaun 2 telah pun dikeluarkan RM500 sebulan dalam tempoh PKP selama 6 bulan yang akan berakhir rasanya 12 bulan. Bukan 6 bulan, 12 bulan. Yang akan berakhir tahun depan kan, bulan Jun je kalau tak silap. Okey. Dan benda yang saya nak cakap ni tuan-tuan adalah pendapat saya lah berkenaan dengan pengeluaran RM10,000 ni, one off ni. Okey. Jadi sebelum kita bercakap tentang pengeluaran wang ni, kita kena tahu kenapa kita menyimpan sebenarnya wang ni dalam KWSP. Kenapa? Untuk simpanan apa sebenarnya? Okey, kalau mengikut daripada apa yang kita tahu, okey, simpanan KWSP ni sebenarnya simpanan untuk hari tua kita. Okey. Simpanan untuk hari tua kita apabila kita dah bersara nanti kan. At least kurang-kurangnya kita adalah duit simpanan untuk kita meneruskan kehidupan pasal tak kerja lagi kan. Okey. Itu kita setujulah dengan apa yang dikatakan oleh KWSP. Dan KWSP pun ada bagi tahu bahawa sebanyak lebih daripada 1.8 juta kan pencarum mempunyai wang simpanan tak sampai pun RM10,000 kan. Dan dalam 2.7 juta tu adalah tak sampai RM20,000 kan. Dan kalau dikeluarkan wang tersebut mungkin akan menjejaskan simpanan hari tua mereka kalaulah dibenarkan. Okey, RM10,000 tu secara one off dikeluarkan daripada akaun mereka kan. Tapi kalau kita fikir-fikirkan balik, okey, ada juga ramai pencarum, okey, tidak berkesempatan untuk menggunakan wang simpanan di KWSP itu ketika tua kan, pasal mereka tak sempat tua disebabkan oleh sakit. Contohnya sakit, keadaan-keadaan yang mendesak menyebabkan mereka tak sampai ataupun mungkin dah ajal kan. Jadi sebenarnya saya lebih melihat bahawa simpanan KWSP ini adalah simpanan untuk hari susah, bukannya untuk hari tua ataupun masa tua. Simpanan masa susah sebenarnya KWSP ini. Sepatutnya dia punya dia punya konsep simpanan tersebut. Pasal apa? Kalaupun kita ni menyimpan, kalau kita tak sempat tua pun simpanan tu bukan simpanan hari tua kan. Tapi kalau kita menyimpan itu dikala kita bersedia sekiranya kita mengalami kesusahan satu hari nanti. Contohnya masa kita sekarang ni mengalami COVID-19, masa susah, dan ia boleh dikeluarkan sebahagian kecil daripadanya boleh dikeluarkan untuk bantu kita. Dan simpanan itu adalah simpanan yang terbaik yang bagi saya simpanan tersebutlah KWSP tu. Pasal apa? Dia ada sebab, bukan sekadar mengeluarkan saja. Okey, ramai orang susah. Pertamanya ramai yang telah berhentikan kerja, ramai orang kehilangan kerja, semua orang susah, hidup semakin susah. Jadi kalau tidak dibenarkan, maka tidak dibenarkan untuk pencarum itu mengeluarkan wang tersebut. Okey, di mana mereka nak dapat duit? Dalam kes COVID ni, pencarum dia minta keluarkan RM10,000 tu daripada akaun mereka sendiri, bukannya nak minta bantuan RM10,000 tu daripada kerajaan. Bukan, dia nak ambil duit tu sendiri, duit mereka sendiri tu sebenarnya dia nak ambil kan. Jadi bila dia nak keluarkan RM10,000 tu, terdapat batasan
Padahal kita ni sekarang ni keadaannya mendesak, susah kan, dan ramai orang sekarang ni perlukan wang. Bagaimana kalau you ataupun kita ni yang sekarang ni, okey lah, kita ni alhamdulillah lah kita masih bekerja kan. Bagi mereka yang bukan kerja macam mana? Nak bayar pekerjaan harian macam mana? Okey, betul lah, okey, kita bagilah ikut belanjawan 2021 tadi yang dibentangkan membenarkan pengeluaran RM500 sebulan selama 12 bulan. Okey, jadi dapat RM6,000. Okey, bagi setengah pihak, setengah orang, RM500 tu cukup. Tapi setengah pihak juga dia tidak mencukupi. Bayangkan kalau kalau kita tidak membenarkan pengeluaran RM10,000 one off tersebut untuk mereka-mereka yang terdesak, macam mana? Okey, mungkin ada tunggakan sewa rumah yang belum dibayar, mungkin ada tunggakan kereta yang belum dibayar. Sekarang ni moratorium telah pun dilanjutkan. Berharap kita akan terus melanjutkan moratorium. Tapi lambat laun berharap keadaan moratorium tu memang dah tak boleh kan? Sebabnya apa? Sampai bila kita nak terus begini kan? Jadi kalau kita lihat daripada konsep ekonomi lah, saya cakap sikit ekonomi kan, untuk menghasilkan ataupun untuk generate ekonomi ni, dia kena ada transaksi di pasaran ni. Pertama dia kena jual dan beli kan, dan bila hasil ada orang menjual, ada orang membeli, maka wujudkan satu transaksi ekonomi di situ. Okey, kalau orang tak ada duit, nak belanja tak ada duit, macam mana kan? Kalau kita asyik belanja saja kan, asyik belanja, tapi tak ada benda yang akan generate income hasil daripada pihak tu, nak buat macam mana kan? Kalau kita ni sekarang ni bekerja, okey, kita belanja, hujung bulan dapat duit. Tapi bagi mereka yang telah berhentikan kerja, macam mana? Ekonomi masih macam tu juga kan? Dulu pernah dicadangkan, okey, untuk buat universal basic income. Maksudnya bagi orang yang tak bekerja, kerajaan akan bagi bantuan bulanan, setiap bulan bayar bulanan, supaya dia berbelanja. Bila dia belanja, dia generatekan ekonomi tu. Pasal kerajaan akan hasil cukai kan, daripada perniagaan ataupun daripada barangan-barangan dibeli. Okey, itu UBI, Universal Basic Income tu. Cuma kita tak laksana di sini lah, pasal tak tahu lah dasar kerajaan kan. Tapi saya lebih suka merujuk kepada perbincangan kita lah mengenai KWSP tadilah. Kalau boleh KWSP ni, kalau boleh berilah peluang kepada mereka yang memerlukan wang tersebut untuk mengeluarkan wang RM10,000 kan. Kalau tak pun, bagi mereka yang terdesak tu, keluarkanlah sekurang-kurangnya 10% sahaja, maksimum RM10,000. 10% tu maksimum RM10,000. Kalau dia ada RM100,000 dalam kawasan satu, dia keluarkan 10%, RM10,000 juga kan, maksimum RM10,000 tu maksimum. Okey, pasal apa saya cakap sedemikian? Pasal bukan orang yang bukan pencarum yang mencarum, yang hanya caruman RM10,000, RM20,000 saja yang terjejas. Ada yang bergaji besar pun terjejas. Ada manager yang juga yang turut diberhentikan. Ada pilot MAS yang diberhentikan. Ada juruterbang ASL yang diberhentikan. Mereka gaji bukannya RM1,000, RM2,000 kan, mungkin RM10,000 kan, tapi diberhentikan juga, dan mereka terdesak kan. Jadi macam mana kan? Jadi kalau kita benarkan, okey, kalau kerajaan benarkan pengeluaran daripada wang hasil mereka sendiri tu, sekurang-kurangnya membantu kerajaan, okey, merancakkan ekonomi. Itu paling penting. Seperti yang dicakap oleh Dr. Sri Najib, merancakkan ekonomi itu lebih penting. Apabila ekonomi kita rancak semula, okey, rancak semula, maka akan berlaku pertumbuhan ekonomi, maka sektor-sektor perdagangan akan berkembang. Okey, bila sedia akan berkembang semula, kembali ke pulih semula, maka secara tidak langsung akan membuka peluang pekerjaan. Apabila peluang pekerjaan terbuka, maksudnya wujudnya permintaan yang tinggi kepada satu barangan. Okey, bila berlaku begitu, maka dapat mengurangkan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, pengangguran pun berkurang. Itu yang paling penting. Okey, kalau kita asyik nak kawal dan lepas tu bagi imbuhan dalam bentuk pinjaman ini, siapa nak pinjam bro? Siapa yang nak pinjam wang dikala tak kerja? Siapa nak bagi pinjaman? Nak buat perniagaan pun kena ada kerja, kena ada akaun, kena duit dalam bank, syarikat kena ada duit sekurang-kurangnya lah sebelum buat pinjaman kan.
macam mana? Okey, saya pun terkesan jugalah pasal ramai kawan-kawan saya kan yang di Semenanjung tu yang kehilangan tempat kerja, kehilangan pekerjaan kan. Okey, sekarang ni memang banyaklah kerja-kerja yang mudah kan, seperti contohnya boleh buat Grab kan, boleh buat Foodpanda kan, ataupun boleh buat courier punya, delivery punya barang kan, boleh, itu tak ada masalah. Saya sendiri pun kadang-kadang sedih tengok kan kawan-kawan kan yang terpaksa bekerja ber-14 siang malam untuk cari duit, sedangkan saya sendiri pun 14 juga kan. Jadi bila kita dah berada dalam keadaan yang boleh dikatakan selesa kan, jadi kita nak jugalah nak tengok kawan-kawan kita orang lain di luar tu okey menikmati apa kita nikmati. Tapi apa boleh buat, disebabkan oleh penularan wabak ni, banyak sektor-sektor perniagaan yang telah ditutup kan, jadi menyebabkan ekonomi kita terjejas. Jadi bila kita tidak memberi peluang okey kepada mereka yang telah terjejas teruk oleh COVID-19 ni, dengan membenarkan mereka mengeluarkan wang yang sebenarnya mereka sendiri semata-mata nak jaga mereka sampai tua, sila-sila ada mereka tu tak sempat tua kan. Bagi yang depression, boleh bunuh diri kan. Kalau tidak pun dia akan pergi money lender, pinjam wang dari money lender, nak berniaga konon atau buat settlekan hutang kan. Jadi dia akan meningkatkan kita punya masalah sosial dia nanti kan. Jadi bila kita ada satu keadaan yang secara globalnya ataupun secara nationwide dia menghadapi masalah, patutnya kerajaan mestilah bersedia secara fleksibel okey membenarkan pencarum ni mengeluarkan wang sebahagian wang mereka untuk kegunaan mereka sendiri secara lamsam lah, bukan secara bulanan kan. Pasal apa? Kalau dia buat lamsam tu, sekarang-kurang dia boleh fikir apa nak buat dengan duit ni. Dia nak berniaga ke, nak buat apa ke, terpulang. Tapi kalau you ambil sikit-sikit, kadang-kadang you nak buat ni tak cukup, nak bayar ni pun tak cukup, jadi simpan je lah. Tunggu next month lah, dapat 1,500 bulan ni, bulan lepas dapat 1,000. Itu pun sempat ke tak tahu lagi. Pasal banyak komitmen yang kena dipenuhi kan, setiap hari dan setiap bulan. Jadi walaupun saya mengomel, walaupun saya mengkritik, okey, saya juga menyediakan cadangan kepada kerajaan okey, bagi kerajaan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin okey, kalau boleh okey, kalau tak susah sangatlah nak bagi peluang untuk keluarkan duit pencarum ni 10,000, tak mengapa okey, bagi je 6,000 tu, kerajaan top up 4,000, one off 4,000 kepada mereka yang benar-benar terjejas teruk. Bagi je 4,000 one off tu okey. Kalau tak nak dia bagi geran one off tu, bagi pinjaman tanpa faedah okey, bayaran yang mudah saja. Apabila ekonomi kembali pulih, mereka mula bekerja dan wujudnya caruman masuk ke akaun KWSP mereka, potonglah dari situ okey. Selama mana dia meminjam 4,000 tu, potong saja, tak ada masalah kan. Tapi sekurang-kurangnya ada ruang dan peluang diberi oleh kerajaan untuk untuk pencarum ini memulihkan kembali kehidupan mereka, agar mereka dapat bertahan selama mana COVID ni terus berterusan sebegini. Yang kedua kalau pun dah tak boleh keluar dari BSP tu, nak bagi pun tak boleh, semua dah tak boleh okey, kerajaan buat je lah geran, tapi buat installment okey. 6,000 tu kan tak apa, keluarkan saja okey, tambah lagi 4,000 dalam bentuk bulanan juga selama 14 bulan kepada seluruh rakyat yang terjejas. Nak collect sama saya cakap tadi okey, kalau mereka satu hari nanti kembali bekerja dan wujud caruman ke dalam akaun mereka, secara automatik sebagian daripada caruman itu akan dipotong sedikit untuk membayar kembali hutang mereka RM4,000 itu. Kan senang, kepala tak sakit kan kan. Sekarang kurangnya mereka dapatlah 10,000 okay. Kalau betul lah tak boleh okay, itu adalah perkara yang ketiga yang saya nak sampai ni. Kalau dah tak boleh, tak buat apa pun, bagi 4,000 buat off pun tak boleh, bagi 4,000 untuk bayaran bulanan pun tak boleh. Jadi saya fikirkan 2 tahun akan datang ataupun tahun depan
kita mungkin dah tak berdaya lagi lah untuk membantu rakyat. Kerajaan yang ada ni tak mampu lagi untuk rakyat. Bukan kerana ketidakupayaan, tapi sebabkan kita tidak mempunyai sumber kewangan untuk membangkit ekonomi kita dan untuk membangkit ataupun untuk berjana ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita. Bila kita asyik belanja saja, mengeluarkan wang saja, sedangkan ekonomi kita tidak bergerak, mana kita dapatkan pungutan cukai? Mana kerajaan dapatkan balik duit tu? Okey? Jadi kalau wang kutipan kerajaan, pendapatan kerajaan pun tak mencukupi, macam mana kita nak survive untuk beberapa tahun akan datang? Selama mana COVID-19 ni terus-terusan dan menular. Lambat laun kerajaan kita akan meminjam. Okey, bila meminjam, kita akan duduk kepada orang lain. Jadi itu saja yang saya mampu ulas dan saya mampu sampaikan kepada anda-anda semua. Jadi apa yang saya cuba sampaikan ini adalah daripada pandangan saya sendiri, bukan daripada orang lain, pandangan saya sendiri, dan bertanggungjawab atas pandangan saya sendiri. Okey, sekiranya tuan-tuan mengenai apa-apa pandangan, boleh komen. Kalau suka boleh like, tak suka boleh dislike, tak mengapa. Jadi kita happy. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi. Saya dah nak balik ni, dah lama sangkut dekat tu jalan ni. Okey, bye bye.